My Quran Time ini dibawakan khas kepada anda oleh Mufas. قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين. صدق الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah. Syada la ilaha illallah, syada Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan panduan kepada kita peluang pada hari ini untuk kita bersama-sama meneruskan halaman yang kedua daripada surah Al-An'am, surah yang ke-6, surah yang bermaksud binatang ternakan. Dan ini adalah surah Makkiyah yang kita belajar semalam, surah yang menceritakan, menekankan tentang keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ketauhidan, dan sudah tentu ketauhidan itu ada kaitan dengan risalah Rasul dan juga keimanan pada hari akhirat. Tiga perkara ini adalah antara tema penting dalam surah-surah Makkiyah yang kita akan terus dalami dalam surah Al-An'am, surah Al-A'raf dan surah-surah yang seterusnya. Hari ini kita bersyukur pada Allah SWT bersama dengan Ustaz Tirmizi. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah ya. Kita bersyukur hari ini Ustaz kita teruskan. Betul. Dan bila Ustaz dah masuk pada surah yang ke-6 Ustaz, apa perasaan Ustaz? Bila hari itu kita juz ke-7, kali ini surah baru pula, juz baru, surah baru. Masya-Allah. Ini juz apa yang ke-7 ni, tapi surah Al-An'am, surah yang begitu hebat, begitu menarik, ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita tak sabar-sabar untuk nak mengetahui apakah isi kandungan mesej, perintah, larangan, halal, haram, cerita, iktibar untuk ayat-ayat yang kita akan baca ke depan, insya-Allah. Baik, jadi insya-Allah kita sama-sama akan sama-sama mulakan, dan tuan-tuan boleh kongsikan di Facebook masing-masing untuk kita beritahu pada kawan bahawa surah Al-An'am ini adalah surah yang banyak berkaitan dengan motivasi keimanan, menguatkan balik jati diri kita. Ya, kalau kita bercakap tentang surah Al-An'am ini banyak berkaitan dengan ala illah, ya, nikmat-nikmat Allah. Kalau surah Al-A'raf banyak berkaitan dengan ayyamillah, ya, tentang peristiwa-peristiwa Allah menolong bagi orang beriman, dan bagi orang yang tidak beriman ada peristiwa sejarah yang boleh kita lihat nanti bila kita sudah sampai kepada surah ke-7, surah Al-A'raf. Jadi kita mulakan dulu dengan Ummul Quran Al-Fatihah bersama Ustaz Tirmizi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin ya rabbal alamin. Begitulah bacaan daripada Ummul Quran Al-Fatihah untuk kita sama-sama menyimak dan juga menguatkan, ya, apakah ringkasan kepada seluruh intipati daripada Al-Quran. Kita tahu ada 3 perkara di dalam surah Al-Fatihah itu, iaitu yang pertama berkaitan dengan keimanan, akidah kita daripada bismillah hinggalah kepada Malik Yaumiddin, ya,
bahagian yang pertama. Kemudian iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in berkaitan dengan ibadah, tentang syariat, dan seterusnya ihdinas siratal mustaqim, dan juga ayat yang akhir berkaitan dengan sirat, jalan kehidupan. Kita melihat sejarah bagaimanakah perjuangan akidah dan syariat oleh orang-orang terdahulu di kalangan para nabi, orang siddiq, orang-orang yang syahid, dan juga orang-orang soleh. Yang kita ingin lihat di dalam surah Al-An'am ini banyak memberi penekanan kepada bahagian yang mana berkaitan dengan bahagian akidah. Jadi bila kita cakap tentang syariat, mungkin banyak dalam surah Al-Baqarah, dalam surah Ali Imran, ya, ataupun kita lihat dalam surah Nisa memang penuh dengan peraturan, dan juga surah Al-Maidah. Tetapi bila bercakap tentang akidah, walaupun semua surah itu ada, tetapi di surah Al-An'am ini banyak Allah memperkenalkan tanda-tanda kebesaran Allah SWT, ala illah ataupun ayatillah. Dan inilah yang kita akan sambung pada hari ini, iaitu pada ayat yang ke-9 hingga 12 dahulu. Kita baca, kita lihat dulu sinopsis apakah yang terkandung pada halaman ini. Pada ayat yang ke-9, kita melihat kepada sambungan semalam, keraguan bagi orang-orang yang kufur, yang syirikkan Allah. Jadi di sini dibawakan satu lagi hujah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Disambung pada ayat 10-11, nasib akhir orang-orang yang memperolok-olok dan mendustakan ayat Allah Subhanahu Wa Taala, yang mempermain-mainkan apa jadi pada mereka. Dan disambung pada ayat yang ke-12 hingga 16, dalil, ya, ayatillah ataupun ala illah, dalil-dalil lain mengenai pembuktian keesaan dan hari kebangkitan. Disambung pada ayat 17, kekuasaan Allah, kesaksian atas risalah nabi, serta bantahan terhadap golongan-golongan yang musyrik, yang mensyirikkan, yang tidak mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mari sama-sama kita mulakan dahulu dengan ayat 9 hingga ayat 12 insya-Allah. Baik, terima kasih Fadil Ustaz Fazrul. Penonton-penonton, sahabat-sahabat Al-Quran, muslimin muslimat yang saya kasihi sekalian, alhamdulillah kita syukur banyak-banyak kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dengan izinnya sama-sama dapat kita dalam My Quran Time baca faham amal. Dan kita akan bacakan daripada ayat 9 hingga 12 terlebih dahulu. Sama-sama kita baca, moga-moga kita mendapat rahmat dan kita mendapat ilmu yang bermanfaat insya-Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين قل لمن ما في السماوات والأرض قل الله قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون صدق الله العظيم.
Surah Al-Azim, gitulah bacaan daripada ayat 9 hingga 12 daripada halaman 129 untuk kita menyambung kefahaman kita daripada surah Al-An'am, ya, surah tentang binatang ternakan. Kita belum lagi bertemu dengan perkataan Al-An'am ini, nanti kita akan jumpa pada episod yang akan datang. Tetapi pada hari ini menyambung kepada penghujahan ataupun kedegilan kepada orang-orang di Mekah itu bila Nabi mengajak kepada risalah, ya, apa yang berlaku ialah pada waktu itu, dan sekiranya rasul itu kami jadikan daripada malaikat, pastilah kami jadikan dia wujud lelaki, dan dengan demikian pasti kami akan jadikan mereka ragu-ragu sebagaimana mereka ragu-ragu. Jadi kalau semalam kita melihat kata kalaulah mereka menyatakan mengapa tak diturunkan malaikat, malak, ya, pada ayat yang ke-8, walau anzalna malakan laqudiyal amru thumma la yunzarun. Itu yang kita belajar semalam, bahawa sebenarnya kalau malaikat turun bukan untuk nabi, maksudnya untuk membawa wahyu, malaikat itu turun kepada kaum seperti pernah dia turun kepada berjumpa Nabi Ibrahim membawa khabar gembira tentang kelahiran anak, tetapi bila pergi kepada kaum Lut kepada orang biasa, itu tandanya apa? Tandanya malaikat itu sedang membawa azab yang disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Laqudiyal amr, ya, urusan mereka ataupun azab akan diputuskan. Itu adalah satu mara bahaya jika memohon untuk didatangkan malaikat. Tetapi dalam masa yang sama pada ayat yang ke-9 ini Allah menyatakan walau ja'alna, ya, kalau katakan kami jadikan malaikat itu pasti dijadikan lelaki, rupanya macam lelaki tapi bukan lelaki, pasal malaikat bukan lelaki bukan perempuan, dibentuknya sahaja. Walalabasna, dan kami pasti pakaikan kepada mereka yalbisun, apa yang mereka dah pakai selama ini. Apa yang mereka pakai selama ini? Keraguan. Ya, keraguan. Dia bila ustaz, ya, bila nabi dia ada, dia ragu. Kemudian dia kata nabi bertemu malaikat, dia ragu. Bila malaikat datang pun nanti sama dia ragu. Pasal apa? Pasal yang masalahnya bukan nampak nabi ataupun nampak malaikat, tetapi masalahnya adalah apa yang ada pada hati mereka. Ini yang Allah beritahu kepada kita. Jadi pada ayat yang ke-10, walaqadistuhzi'a bi rusulim min qablik, ya, dan sesungguhnya beberapa rasul sebelum engkau telah diperolok-olokkan. Perkataan istihza ini ialah maksudnya bermain-main, memperolokkan untuk menjatuhkan kebenaran. Itu sebabnya pada adik-adik yang kat sekolah menengah, ya, kalau ada yang suka memperolok-olokkan, dia berlawak dengan memperolok-olokkan dua perkara berbeza. Ya, berlawak tu mungkinlah Nabi pun ada buat lawak juga, ustaz, ya. Nabi cakap bahawa tidak masuk syurga orang tua contohnya, kan. Pasal Nabi nak beritahu bahawa sebenarnya semua orang akan tukar jadi umur sekitar 32-33 tahun ketika berada di dalam syurga. Tapi nak ceritanya lawak Nabi ni tak adalah sampai terbahak-bahak, dia sekadar nak menyatakan sesuatu yang mungkin biasa orang faham sebagai orang tua, ya, orang muda, tetapi hakikatnya di akhirat nanti semua akan jadi muda kembali, kerana itu mudah bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi berjenaka dengan memperolok-olokkan dua perkara berbeza. Jadi perkataan yang digunakan di sini walaqadistuhzi'a bi rusulim min qablik, Allah memujuk kepada siapa? Pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahawa sebenarnya rasul-rasul sebelum ini pernah diolok-olokkan. Fahaqal ladzi ataupun fahaqabil ladzina sakhiru minhum. Apa yang berlaku? Azab kena kepada mereka yang sakhiru ataupun suhriya. Dia bila memperolok-olokkan, akhirnya dia membawa pada suhriya. Apa maksud suhriya ataupun sakhiru di sini? Menyindir. Ya. Kadang-kadang bila Nabi datang, dia buat mata kedip-kedip begitu, ustaz, ya. Kan dia kalau waktu kat sekolah menengah dulu, kalau ada cikgu datang ke, ustaz datang ke, kalau tengah nak buat sesuatu perkara yang tak baik tu, kan, dia menjeling-jeling. Itu adalah suhriya, maksudnya menyindir dan mencemuh, mengecam, sama ada menggunakan mata, menggunakan mimik muka ataupun menggunakan perkataan ataupun perbuatan. Jadi di sini apa yang berlaku pada orang yang suka menyindir kepada kebenaran, fahaqa bil ladzina sahiru minhum makanu bihi yastahziun. Allah memberi mereka azab kerana apa? Kerana kebenaran tidak boleh disindir ataupun diolok-olokkan. Jangan mempermain-mainkan. Ada orang kata, kalau katakan alah kalau baca Quran tu nanti, contohnya, kan, baca Quran betul ke boleh sampai masuk syurga contohnya, kan, itu memperolokkan. Pasal apa? Memang confirm
siapa baca Quran, ambil panduan daripadanya, minta ampun pada Allah, moga-moga Allah memberi rahmat kepada kita. Baik. Jadi apa sebab orang suka berolok-olok dan juga suka menyindir? Allah nyatakan pada ayat yang ke-11 yang Ustaz baca awal tadi tu, katakanlah wahai Muhammad, siru fil ard. Orang-orang di Mekah ini kerjaya mereka berniaga, pergi ke Syam, pergi ke Iraq, pergi ke Yaman contohnya. Jadi selama hari ini mereka memang berjalan. Jadi Allah kata siru fil ard. Tetapi perlu disekalikan dengan apa? Unzuru thumma unzuru kaifa kana aqibatul mukazzibin. Bukan sekadar jalan saja. Kadang-kadang ada orang pergi jalan naik kereta Ustaz ya. Dia masuk kereta, pop, terus sampai ke tempat, baru dia sedar kan. Yang ini Allah kata kalau kita berjalan, nanti kita habis PKPB nanti Ustaz ya, kalau ada izin Allah, kita pergi ke Singapura ke, pergi ke mana lagi, ke Indonesia, pergi ke kawan-kawan kita kat Jerman ke. Kita kalau berjalan, seruan daripada Allah apa? Siru fil ard thumma anzuru kaifa kana aqibatul mukazzibin. Apa kesan kepada orang-orang yang mendustakan. Jadi kita kena ambil pelajaran ya, kalau orang yang yang beriman ataupun buat baik, apa jadi? Kalau orang yang mendustakan, yang merosakkan, apa jadi? Ya, mungkin kalau kita ada kesempatan Ustaz pergi ke mana? Ialah Mekah, Madinah sudah pastinya kita tengok apa-apa kesan yang ada. Selain itu kat Turki, Antioch contohnya kan. Antakya. Itu kalau surah Yasin memang dekat dengan peristiwa tersebut. Ya, jadi Ashabul Kahfi mungkin ada yang kata ada di Jordan contohnya. Perkara-perkara ini adalah untuk kita ambil pelajaran, dan akhirnya kita bila tengok contohnya laut mati ke Ustaz ya, ataupun kalau kita tengok kalau dekat Mekah itu tandas yang ada sekarang ini, itu tempat rumah apa Ustaz? Rumah Abu Lahab kan. Jadi kalau kita tengok, ya Allah, takkanlah nanti kita punya rumah satu hari nanti kita tak nak jadi tandas. Itu betapa hinanya Allah hina kepada Abu Lahab. Jadi itu menyebabkan kita akan rasa jangan main-main lagi. Jangan main-main lagi. Kita mesti jangan memperolok-olokkan kepada kebenaran. Jadi disambung lagi pada ayat yang ke-12 itu, bagaimana Allah membina keimanan akidah. Katakanlah liman ma fis samawati wal ard, siapakah ya, milik siapakah apa yang ada di langit dan di bumi ini. Kalau kita tengok dalam surah lain, bila bercakap tentang siapakah yang menjadikan langit dan bumi, orang Islam, orang bukan Islam pun boleh tahu jawab. Jawapannya apa? Allah. Ya, pasal menciptakan ini memang tak ada siapa yang berani cakap bahawa manusia ke alam ini dicipta oleh berhala. Tak ada Ustaz ya. Memang itu tidak ada masalah. Tapi dalam ayat ini Allah tidak bercakap siapa yang menjadikan, tetapi milik siapakah apa yang ada. Itu apa sahaja yang ada di langit dan bumi. Langit, Bima Sakti, Cakrawala yang ada ini siapa punya. Jadi Allah berikan panduan kepada Nabi untuk sampaikan kepada orang-orang yang musyrik ini, qul lillah, ya, katakanlah lillah. Cuma kalau kat sini Ustaz, cara bacanya macam mana? Dia kena qul lillah ke qulillah? Kena baca qul lillah. Qul lillah. Okay. Maksudnya lam tu kena, betul. Lam yang pertama mati, qul, kemudian di idgham atau masuk dalam lam yang kedua itu. Jadi sebab tu ada dua sabdu situ. Qul lillah. Qul lillah, ya. Maksudnya kat situ pun ada penekanan kan? Betul. Qul, katakanlah lillah. Untuk siapa? Milik siapa? Milik Allah. Dan mengapa penting sangat kita memahami perkara ini? Pasal contohnya lah Ustaz ya, kalau kita beli telefon. Kalau beli telefon lah, katakan jenama A contohnya kan. Kita orang yang pembuat telefon ini, dia yang menciptakan ataupun dialah yang buat. Tetapi bila dah sampai saya, dia jadi milik saya. Ya, jadi mencipta dengan memiliki berbeza. Pasal bila katakan dia mencipta, dah saya punya, dah dia tak ada tanggungjawab lagi dah. Jadi apa yang berlaku ialah kepada orang musyrik ataupun yang tidak beriman, bila tanya siapa ciptakan, Allah, tak ada masalah. Tetapi bila cakap milik, kalau miliknya ini adalah milik saya boleh buat apa-apa. Kalau kita cakap siapakah milik langit dan bumi termasuk saya, kalau kita jawab Allah, maksudnya apa? Kita ini tak boleh buat macam-macam. Kita kena ikut juga panduan daripada pemilik. Berbanding dengan kalau kita cakap bahawa ini badan saya ni milik saya, pen ni milik saya, buku ni milik saya, mata ni milik saya,
seperti saya nak buat apa? Kan. Jadi soalan yang ada pada ayat 12 ini penting untuk adik-adik ya, untuk tuan-tuan puan-puan, kita tahu bahawa keluarga kita milik Allah. Kereta kita, pemikiran kita, segala kejayaan kita, segala ilmu adalah semua milik Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apabila kita tahu milik Allah, kita bersedia untuk diatur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kita ikut peraturan. Dan menarik lagi, lepas itu Allah nyatakan kataba ala nafsihir rahmah. Allah menetapkan, mewajibkan bagi dirinya rahmah kasih sayang, bukan dendam. Itu adalah satu rahmah yang besar. Allah bagi peluang pasal sepatutnya bila kita ini milik Allah, kita ikut 100% peraturan Allah. Tapi biasalah kadang-kadang ustaz ni macam terabai sikit, alpa kita mungkin terlewat solat, Quran mungkin kadang-kadang diberi perhatian, kadang-kadang tidak. Maka di sini bila Allah kata Allah memberi rahmah ini, ya, Allah mewajibkan pada dirinya rahmah, maksudnya itu beri peluang kepada siapa? Kita yang beragama Islam. Kepada orang-orang yang bukan beragama Islam pun Allah bagi peluang. Tetapi ingat, la yajma'annakum ila yaumil qiyamah la raiba fi, akan dikumpulkan semua daripada kita. Walaupun Allah ni berkasih sayang, tetapi bila dah sampai ke sana, apa Allah cakap? Alladhina khasiru anfusahum fahum la yu'minun. Yang paling rugi adalah orang yang tidak beriman, dapat kasih sayang, dapat rahmah macam-macam, tetapi tidak lagi ataupun masih lagi tidak beriman. Dah macam-macam Allah bawakan ayatillah, bukti-bukti, tetapi tidak beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini adalah pelajaran daripada ayat 9 hingga 12 membawa kita pada perkataan pada hari ini. Mari kita sama-sama saksikan. Malaka, ya, 206 kali disebut dalam al-Quran yang bermaksud memerintah ataupun juga dikaitkan dengan memiliki. Inilah yang kita lihat di dalam al-Quran pada halaman ini bila Allah menyatakan pada ayat 9 malaka itu dikaitkan dengan malaikat. Ya, malaikat. Jadi apa kaitan malaikat dengan Allah Malik Yaumiddin? Malaka ini adalah makhluk yang diperintahkan untuk menjalankan perintah daripada Malik Yaumiddin, penguasa kepada segala alam ini. Ya, jadi malaikat ini sebagai wakil, ya, wakil pemerintahlah, ya. Tapi dia tidak ada kuasa yang mutlak. Yang mutlaknya adalah daripada Allah Malik, dan kita selalu baca dalam Al-Fatihah Maliki Yaumiddin. Jadi makin kita baca Maliki Yaumiddin, kita akan rasa bahawa ya Allah, aku ini milikmu ya Allah. Kan? Dan nanti sampai akhirat nanti Allah cakap apa? Rugi bagi orang yang tak beriman, yang tidak ikut kepada agama. Yang bermakna bila sampai ke akhirat nanti dalam Maliki Yaumiddin surah Al-Fatihah itu, apabila kita susun semuanya dengan panduan agama. Dan ini yang kita nak lihat lebih lagi pada ayat 14 sebentar lagi. Kita berehat sebentar dalam My Quran Time, baca faham amal insya-Allah. وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. Dan miliknya lah segala yang ada pada malam dan siang, dan dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Alhamdulillah, terima kasih penonton-penonton, sahabat-sahabat yang sentiasa setia, istiqamah. Mudah-mudahan My Quran Time baca faham amal, moga-moga pencerahan telah diberikan oleh Al-Fadhil Ustaz Fazrul dapat sama-sama kita hadamkan untuk terjadikan panduan menjadi Muslim yang benar-benar kita patuh kepada perintah Allah, kita tunduk kepada kebenaran daripada Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita sangat mengharapkan Tuhan merahmati kita semua, kita mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Baik, seperti biasa kita belajar sedikit ilmu tajwid pada hari ini.
Hari ini kita nak bincangkan satu sifat yang ada pada satu huruf daripada huruf-huruf Al-Quran. Ia telah dinamakan sifat takrir. Takrir. Apa maksud takrir? Takrir dari sudut bahasa maksudnya berulang-ulang. Dari sudut istilah takrir ini, keadaan hujung lidah bergerak-gerak ataupun bergetarlah, irti'ad, irti'ad tarfil lisan, huwa irti'ad tarfil lisan, bergerak-gerak ataupun bergetar ketika menyebut huruf ra. Hujung lidah kita itu, tarfil lisan itu bergetar ketika menyebut huruf ra, irti'adan khafiyan, maksudnya bergetar yang apa, yang sedikit, bukan bergetar tu banyak, bukan macam tu, bukan ra, bukan begitu. Ketika menyebut hurufnya ada satu saja, huruf ra. Hurufnya satu saja, sifat bergetar ada satu saja, huruf ra. Maka ulama beri kita peringatan kepada pembaca Al-Quran daripada mubalaghah, daripada keterlaluan menyebut sifat takrir pada ra ni. Maksudnya dia getar lama banyak kan, warrasua tak boleh macam tu. Bismillahirrahmanirrahim tu dah banyak sangat. Habis sangat. Kerana bila kita banyak getar, ia membawa kepada seakan ra tu banyak, padahal ra tu satu je. Wa rasulih warrasuha sampai banyak kali ra situ. Patutnya ra satu, tu kena hati-hati. Kita lihat contoh kita pada ayat 11 pada hari ini, qul siru fil ardi. Qul siru fil ard. Qul siru fil ard. Begitu. Fil ard, gitu je. Tak fil ard. Banyak sangat. Kemudian kataba ala nafsihi rahmah. Pada ayat yang ke-12. Kataba ala nafsihi rahmah. Kemudian ayat ke-3 pada ayat yang ke-13, walahu ma sakana fil laili wan nahar. Begitu saja. Jangan wan nahar. Jangan sampai ra tu diulang-ulang sehingga ia nampak macam ada banyak ra kat situ. Ra-nya satu saja kat situ. Maka itulah sifat takrir pada ra. Dia sifat dia bergetar-getar sikit. Irti'adan khafiyan. Jangan berlebihan. Ini satu peringatan kepada kita. Baik, terima kasih Ustaz. Baik, terima kasih diucapkan pada Ustaz Tirmizi berkongsi tentang takrir Ustaz ya. Takrir tikrar ia ada kaitan dengan apa, bahasa Melayunya macam mana diterjemahkan Ustaz? Bergetar-getar. Bergetar-getar ya. Maksudnya jangan bergetar lebih ya. Ada panduan ketika kita membunyikan dan bila cakap tentang bergetar ini dia tikrar ini juga ada kaitan, takrir dan tikrar ni ada kaitan dengan sesuatu yang berulang-ulang juga kan. Okay. Jadi sebabnya kalau kita tengok di dalam Al-Quran, bila kita baca ada fi'il mudhari' ya, ini mungkin tuan-tuan kena belajar bahasa Arab sikit, tanya pada ustaz-ustaz. Bila mudhari' saja biasanya salah satunya ada kaitan dengan tikrar. Sesuatu yang istimrar dan tikrar, berulang dan juga berterusan ya. Itu jadi itu dalam pemahaman, tapi yang kita baca tadi itu dalam tajwid Ustaz ya. Maksudnya huruf spesifiknya huruf ra. Huruf ra sahaja ya. Ya, okey, baik. Jadi kita teruskan dengan kita melihat pada ayat yang ke-13 hingga ayat yang ke-18, menyambung kepada bacaan kita halaman 129. Silakan Ustaz. Baik, insya-Allah kita teruskan bacaan kita daripada ayat yang ke-13 hingga ke-18. Kita gambarkan apa yang telah dicerahkan tadi supaya kita dapat membaca Al-Quran dengan gambaran, dengan kefahaman, dengan hati kita seiring dengan bacaan kita. Itu kata guru kami, kaifa tusawwir ma la tafham. Macam mana kamu nak gambarkan bila kamu baca Quran kalau kamu tak faham. Kalau kita baca Quran ni kalau kita dah faham. Contoh muka surat ni kita dah belajar hari ni. Maka malam ni kita baca Quran, baca dengan kefahaman. Dia akan manis itu lain. Manis ya. Masya-Allah. Okey. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وله ما سكن في الليل والنهار وهو
السميع العليم قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير صدق الله العظيم. Surah Al-Azim pada ayat yang ke-13 hingga ke-18 ini menyambung kepada diskusi kita bagaimana berkaitan dengan keimanan. Ya, jika pada ayat yang ke-12 tadi Allah mengingatkan kepada kita, kepada orang-orang yang tidak beriman, musyrik di Mekah itu, qul liman ma fis samawati wal ard, siapa milik kepada seluruh alam jagat raya dan juga bumi ini? Jawapannya adalah Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Dan rugilah bagi orang yang tidak beriman, ya. Tidak beriman ni bukannya sekadar iman percaya begitu sahaja, tetapi tengok sahaja kepada alam ini, kita tahu bahawa segala-galanya itu ada penciptanya. Ada penciptanya dan lebih daripada pencipta ada pemiliknya. Dua perkataan yang mungkin biasa saja digunakan, tapi beza di antara pencipta dan pemilik. Pencipta mungkin dah jadikan begitu sahaja, ya, tetapi kalau pemilik, dia akan jaga dan dia akan buat yang terbaik. Apabila Allah cakap tadi kataballah ataupun kataba ala nafsihi rahmah, disambung pada ayat yang ke-13, dan miliknya lah segala apa yang ada pada malam dan siang, dan dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Mengapa special, istimewa sangat ada malam dan siang di sini, Ustaz, ya? Kalau di surah Al-An'am ataupun surah Ali Imran ada bercakap tentang wahtilafil laili wan nahar, tapi di sini bercakap tentang sakana fil laili wan nahar, yang tetap pada waktu malam dan siang, ya. Apakah yang menariknya? Kalau kita lihat kepada ayat pertama lagi, kita dalam surah Al-An'am ini Allah menjadikan apa? Zulumati wan nur. Jadi bila kita lihat malam, apa yang ada? Zulumat, biasanya lah, ya. Apa yang ada pada waktu siang? Nur, cahaya. Tapi lebih daripada itu, orang-orang musyrik pada zaman Mekah itu, mereka menggunakan malam untuk memperolok, untuk menyindir dan juga berkomplot nak melawan Rasul pada hari esoknya. Jadi sebenarnya malam bagi orang beriman dengan malam bagi orang tidak beriman berbeza, Ustaz. Kalau orang yang yakin bahawa malam ini pun milik Allah, dia beriman, dia akan isi malamnya dengan apa? Mengadu kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha mendengar, yang Maha mengetahui. Itu yang dibuat oleh Nabi, diberikan wahyu awal Nabi berdakwah itu untuk solat waktu malam. Ya, ini orang yang yakin malam ini bukan milik saya, milik Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi bagi orang yang kata bahawa malam inilah masa untuk enjoy. Inilah masa untuk kita berfoya-foya, untuk kita buat dosa, untuk merancang menghalang Nabi, maka ini berbeza. Padahal sebenarnya Allah dengar. Allah dengar dan Allah mengetahui segala perancangan-perancangan mereka.
Dan lebih daripada itu, bila bercakap tentang malam dan siang ini, ialah malam itu adalah masa untuk rehat, masa untuk rehat, dan siang itu adalah masa untuk mencari nafkah, untuk mencari rezeki. Sebenarnya kalau orang bukan beriman pun boleh rehat pada waktu malam, dan rehat itu datang daripada siapa? Dia fikirkan. Dia fikir sendiri begitu kan. Kalau fikir betul-betul, sebenarnya saya tak patut menggunakan ketenangan malam dan juga waktu siang itu guna yang milik Allah, guna matahari, guna kemudahan yang ada, tapi lepas itu melawan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bagi orang yang berfikir tentang malam dan siang ini, tahu bahawa milik Allah ini untuk memudahkan urusan, ya, memudahkan urusan. Dan disambung lagi kepada ayat yang ke-14, katakanlah ghairallahi attakhidu waliya, ya, apakah kamu nak mengambil selain daripada Allah sebagai pelindung? Fatiris samawati wal ard, ya, yang mencipta langit dan bumi. Dia ada satu lagi istilah Ustaz, ya, fatir, satu lagi khaliq. Khaliq maksudnya menciptakan, tapi kalau fatir ini menciptakan, kemudian mencantikkan, menyempurnakan dan buat sampai habis, ya, dan kemudian membaiki lagi. Maksudnya kalau Allah dah jadikan kita, Allah jadikan kita dulu Ustaz, ya, dalam tubuh ataupun dalam perut mak kita ni macam alien je, kan, yang muka satu tu je. Lepas tu bila ada istilahnya apoptosis kalau dalam sains itu, maksudnya ada dulu macam ni je kan, macam tu je, tapi bila sel-sel mati di tengah-tengahnya ini, maka akhirnya jadi cantik beginilah. Jadi yang jadi cantik sampai boleh guna ini bukan sekadar khaliq tetapi fatir, ya, fatir. Jadi Allah yang mencipta sampai jadi cantik ini sebenarnya tidak perlu dan dia memberi makan, tidak memerlukan makanan. Jadi ini adalah hujah kepada orang-orang musyrik yang menyembah berhala, yang mereka minta kepada Tuhan yang macam-macam, padahal sebenarnya selama ini memang Allah yang jaga. Selama hari ini Allah yang memberi makan, malah berhala-berhala yang ada tidak mampu memberi makan. Itu kalau kita cakap tentang konsep di Mekah. Kalau kita bercakap tentang kehidupan kita sekarang, di zaman orang mungkin memberhalakan kepada manusia, kepada teknologi, kepada ideologi, semua itu tidak boleh memberi makan pun, ya. Yang penting kita faham bahawa rezeki, ekonomi zaman ini sebenarnya kalau nak kembali semula, kita kena kembali balik kepada ketauhidan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan seterusnya, qul inni umirtu an akuna awwalan man aslam wa la takunanna minal musyrikin. Kena beritahu kepada diri, sesungguhnya aku ini diperintahkan untuk menjadi orang yang menyerah diri, bukan orang yang mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila kita dah tengok kehebatan-kehebatan yang ada, ya, Allah jadikan tangan kita dengan mata kita semua dicantikkan, fatir yang mengelokkannya itu. Kalau ada yang rasa masih lagi saya nak selesai masalah, saya kena jumpa kepada makhluk dan tidak minta betul-betul pada Allah, itu adalah satu cabaran, ya, yang perlu kita ingat agar kita jangan mensyirikkan Allah. Dalam masa yang sama, kita mesti berusaha. Itu sebabnya pada ayat 15 ini, nak minta Ustaz sekali lagi kita baca. Pasal ayat ini pendek saja, tapi ini dalam surah Al-An'am ni banyak qul Ustaz, ya. Betul. Kalau Ustaz perasan kan. Mengapa ada qul? Kerana ini ada kaitan dengan apa? Berkaitan dengan menetapkan, menguatkan jati diri dalam hati kita. Ya, keimanan ini dia kena cakap selalu. Kalau kita tak cakap dalam diri kita satu dan kita cakap pada orang lain, akhirnya kita pun terlupa bahawa sebenarnya matahari ini milik Allah lah, kan, siang ini milik Allah lah, terlupa. Dan itu yang terlupa bagi kumpulan orang musyrik. Bila mereka ini berniaga, kan, mereka berjalan, tapi mereka berjalan, mereka tidak perhatikan aqibatul mukadzibin. Ya, itu sebabnya tadi Nabi diarahkan pada ayat 11 itu juga untuk kita jalan, qul siru fil ard thumma anzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin, pada ayat yang ke-11. Dan kali ini kita nak baca sekali lagi pada ayat 15. Silakan Ustaz. Baik, kita tegaskan sekali lagi, kita buat bacaan sekali lagi pada ayat 15. Moga-moga ia dapat masuk dalam diri kita pada pencerahan yang telah diberikan, insya-Allah. A'udzu billahi. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب
Sadaqallahul azim. Katakanlah wahai Muhammad, aku benar-benar takut akan azab hari yang besar, hari kiamat, jika aku menderhakai kepada Tuhanku. Ini juga mesej tauhid, akidah. Kalau tuan-tuan masih ingat lagi, ada 3 kan. Daripada tauhid itu membawa kepada risalah Rasul dan juga membawa kepada akhirat. Makin beriman pada Allah, mentauhidkan Allah, makin lagi kita ini nampak jelas akhirat itu memang confirm wujud. Ya, pasal apa? Pasal Allah boleh jadikan malam dan siang, segala alam ini lebih kompleks lagi daripada kita. Lebih kompleks, ya. Mudah saja Allah ciptakan, kawal, maka mudahlah apabila Allah nak bangkitkan balik. Maksudnya kiamat itu memang real, memang betul. Jadi pada ayat yang ke-15 ini mengingatkan kepada kita ataupun diajar pada Nabi, inni akhaf, aku ini takut untuk menderhaka kepada Tuhanku azab yaumin azim, azab siksaan yaumin azim, pada hari yang dahsyat, pada hari kiamat. Jadi kalau kita perasan di sini ada satu ketauhidan. Yang keduanya bercakap tentang risalah Nabi. Maksudnya kalau Nabi buat Quran sendiri, buat apa Nabi nak mengaku dia ni takut, derhaka? Pasal Nabi yang buat mesti tulis yang cantik-cantik. Ya. Salah satu cara tuan-tuan kalau nak melihat bahawa Quran ini daripada Nabi ataupun daripada Allah ialah kalau orang tulis sendiri, dia tak ada tulis bahawa saya buat silap, saya ni ditegur. Orang tak cakap begitu. Itu kalau tulis buku sendiri. Tetapi ini kerana datang daripada Allah, Allah ingatkan pada Nabi untuk takut. Kalau dalam surah Abasa wa Tawalla, ustaz ya, berkaitan dengan Nabi berpaling kan kepada Abdullah bin Maktum itu, maksudnya itu kira kelemahan Nabi lah, kesilapan, bukan kelemahan, kesilapan. Orang yang tulis buku dia tak nak tulis kesilapan dia. Kalau nak tulis kesilapan pun dia akan beritahu sebenarnya saya bukan nak silap, tapi dia ada dia punya hujah dia. Jadi di sini dalam ayat yang ke-15 ini menceritakan kepada kita bahawa sebenarnya Nabi adalah Rasul, wakil sahaja. Tetap juga kena taat, tidak boleh derhaka kepada Allah. Kalau Nabi tidak buat pun, Nabi akan diazab. Sampai tahap begitu, maksudnya Nabi ini sebagai makhluk, nak memberitahu bahawa keimanan pada Nabi ini diutus hanya untuk ikut pada Allah sahaja. Bukan main-main, bukannya sekadar nak rasa tunjuk hero kepada orang musyrik pada waktu Mekah dahulu. Dan pada ayat 16, barang siapa yang terlindung di akhirat nanti daripada azab, maka inilah yang digelar sebagai fauzul mubin, ya, kerana dapat rahmat daripada Allah dekat dunia, sentiasa menghargai rahmat Allah, maka akhirnya Allah beri terus rahmat sampai ke syurga nanti. Dan ayat 17 itu bercerita tentang apakah lagi hakikat tauhid. Banyak hakikat tauhid ni, pom ustaz ya, iaitu Allah beritahu keyakinan kita, keyakinan, ya. Kalau kita ada COVID-19, sebenarnya tak ada siapa falakashifalahu illahu yang dapat menghalangnya. Siapa yang diberi kebaikan, sebenarnya hanya Allah sahaja yang berkuasa, dan Allah lah yang dominan. Wa huwal qahir, ya, fauqa ibadih wa huwal hakimul khabir. Allah buat semua perkara ini ada kebijaksanaan, bukan sia-sia. Kita yakin perkara tersebut. Allah tahu apa yang berlaku tahun 2021, apa yang berlaku kepada kita pada tahun 2020 yang membawa kita kepada situasi kita bagi halaman 129. Ini adalah gambaran kepada circus of life. Kan, ini sebagai satu gambaran lah, ya, kehidupan ini. Maksudnya ada orang yang degil, ada orang yang tak degil, ada orang yang sentiasa berinteraksi dengan alam, ya, bertanya siapakah yang mencipta alam ini, dan yang pastinya sebelah kanan bawah itu melihat bahawa di dalam Al-Quran kita mesti selalu tengok dalam hidup kita ni, Al-Quran menyatakan siapa yang bertauhid kepada Allah, inilah yang diselamatkan, inilah yang mendapat ganjaran terbaik daripada Allah SWT. Membawa kepada kita resolusi pada hari ini, sama-sama kita perhatikan. Yang pertama, yakin dengan Rasul yang ditentukan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, jangan memperolok risalah dan Rasul agar tidak diazab. Dan pada ayat 16, selalu berdoa kepada Allah agar dijauhkan daripada azab sengsara. Kita berdoa bersama Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin
wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, segala kekuasaan milik-Mu ya Allah. Engkaulah pemilik apa yang ada di langit dan di bumi ini ya Allah. Ya Allah, Engkaulah pencipta kami ya Allah. Anta Rabbuna wa nahnu ibaduk. Engkaulah Tuhan kami, kami adalah hamba-Mu ya Allah. Ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah. Kami amat mengharapkan rahmat daripada-Mu ya Allah. Rahmatilah kami ya Allah. Kasihanilah kami ya Allah. Berilah kekuatan kepada kami ya Allah, kepada iman kami ya Allah. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Moga-moga Allah mengurniakan kepada kita kemampuan untuk kita sentiasa berpegang, membaiki, membina iman kita. Inilah yang kita ingin sebarkan dalam usaha tabung gerakan Al-Quran, satu usaha untuk sama-sama kita melihat bahawa sebenarnya dalam hidup kita ini ada perkara yang perlu diberi perhatian dan kita perlu sama-sama menghidupkan cahaya iman ya di dalam masyarakat. InsyaAllah kita bertemu lagi ulangan pada jam 5 petang, pada jam 10 malam dan juga pada 6 pagi. Rancangan dibawakan oleh Mufas yang mendoakan, mengharapkan tuan-tuan kita selalu menguatkan iman kita dalam kehidupan kita seharian. Jadi bertemu lagi My Quran Time, baca, faham, amal insya-Allah.